untuk semasa. Jadi secara besarnya sentimen pasaran hari ini lebih positif. Kita ada lonjakan daripada permulaan Februari ni, kita ada lonjakan pasaran pergerakan pantulan yang berlaku dalam pasaran untuk semasa. Kita akan analisa benda ni dan kita cuba cari apa yang kita jangkakan dalam pasaran. Bear with me Tafa. Waalaikumsalam Tafa. Bear with me semua. Kita akan lihat benda ni. Kita akan lihat dalam sesi kali ni benda ni. Anda boleh gunakan apa-apa, tak kisah. Sebab saya dah lukis dia untuk, ini adalah untuk Euro 50 Euro, kalau dekat XM EU 50 benda sama je. Anda boleh tukar dia kepada Dow, anda boleh tukar dia kepada mana-mana indeks benda sama Okey, jadi secara besarnya sentimen pasaran lebih positif. Kita ada daripada sudut pergerakan pasaran, kita ada GBP yang mengukuh semalam selepas pasaran melihat kemungkinan untuk Bank of England menurunkan kadar faedah sehingga tahap negatif adalah tak berlaku dalam tempoh terdekat. Jadi kita ada pound yang bergerak besar semalam dan pada hari ini kita lihat kepada chart lepas ni apa jangkaan untuk pergerakan pound. Untuk malam ini, hari ini adalah hari NFP. Jadi masuk sesi US malam nanti, jangkakan pasaran akan lebih sideway dulu sementara pasaran menunggu kepada NFP. So jangkaan pasaran untuk NFP pada malam ini, kita ada untuk earnings dijangka akan lebih moderate. Ingat, 0.8 yang pernah keluar tu, itu adalah angka yang tinggi tau. Paling tinggi adalah kemuncak pada semasa bulan 5 masa lockdown. Orang turun kerja, masa lockdown mereka ni diberikan gaji yang lebih tinggi sikit. Itu sebab dia lah. Kita ambil logik apa yang berlaku. Jadi market menjangkakan angka ni akan moderate, akan turun kepada angka yang lebih normal lah. Itu pun masih tinggi 0.3 ni. Untuk non-farm employment change itself, number NFP sendiri, pasaran menjangkakan bacaan positif selepas keluar lebih negatif pada yang lepas. Kali ini to me we might see a bit of movement. Tak macam seperti sebelum ni sebab NFP kali ini adalah untuk kuarter yang pertama. Ini adalah untuk bulan 1. Ini adalah untuk bulan 1 punya. Jadi market nak tengok adakah selepas bacaan kuarter keempat, suku keempat 2020 dah habis, adakah ekonomi lebih positif. Jaga-jaga sikit, kita mungkin akan nampak bit volatility masa NFP nanti, terutamanya untuk USD dengan CAD sebab Canada dollar. Untuk Canada pun ada data employment report pada malam ini. Kita ada, tapi the thing is, kalau anda lihat kepada data 926, ingat NFP ni adalah satu survey yang dibuat pada minggu yang ada 12 hari bulan. Kalau anda nak faham macam mana data NFP ni dikumpul. Jadi kalau kita lihat kepada data unemployment claim, maksudnya orang hilang pekerjaan, minggu yang ada 12 hari bulan adalah minggu yang ini. Minggu yang ini. 14 hari bulan. Waalaikumsalam Ustaz. Minggu yang ini. Jadi pada minggu tu ramai yang hilang pekerjaan. So market menjangkakan positif. Kejutan dia kalau ini keluar, NFP malam ni keluar negatif. Kalau dia lebih bagus, kita akan nampak US dollar kuat sekejap, terutamanya against gold akan jatuh sikit. But US dollar won't sustain, tak akan bergerak-gerak macam tu. Kecuali dengan UCAD lah untuk tempoh yang kecil. Wassalam. Thank you. Terlupa semalam nak ingat, ada ni, ingatkan saya semalam. Okey, jadi untuk NFP malam ni, market menjangkakan yang lebih positif dengan angka average earnings naik 0.3. Jangan tengok 0.3, 0.8 ni macam tu tau. Faham kan macam ni 0.3 tu, kejap. Kalau nak faham apa dimaksudkan dengan 0.3, 0.8 tu jadi kita ada bacaan 0.8 sebelum kan.
0.8, katalah gaji average anda adalah 100. Kita ambil adalah 10 dolar satu jam. Kita ambil contoh dan previous month naik 0.8. Jadi kita tambah 0.8 Jadi anda mungkin dah naik berapa ni, 10 1. Kita ambillah 10.8%. Jadi untuk bulan seterusnya dia akan base 10.8% plus jangkaan pasaran 0.3. Ni jadi angka kosong tau. Ini akan jadi angka kosong. Jadi angka kosong jadi selagi dia positif maksudnya ada kenaikan gaji. Bukannya sebelum ni adalah 0.8. Kali ni cuma naik 0.1. Mungkin momentum kenaikan dia turun tapi dia tetap naik Itu maksud dia. Okey, jadi ini adalah untuk average hourly earnings. Sebab apa saya cakap mengenai average hourly earnings? Bukan apa? Okey. Sebab apa saya bercerita banyak mengenai average hourly earnings ni, instead of anda melihat angka NFP tu, dia sendiri nampak tak bacaan untuk ni tadi, bacaan unemployment claim tadi Jadi market akan tengok angka tu skewed, maksudnya tak menggambarkan keadaan sebenar. Yang anda nak tengok adalah the ideal picture dia. Sekiranya angka ni adalah positif, sama ataupun lebih tinggi, dan pada masa yang sama average hourly earnings ni pun naik, then baru anda nampak US dollar mengukuh. Boleh? Unemployment rate ni mungkin ada kemungkinan dia jatuh sikit, 6.8. Maksudnya bagi banyak orang menganggur lah. Jangan tengok angka ni naik, dia naik. Bukan. Dia angka ni naik itu tak bagus, lebih ramai orang menganggur. Ni adalah untuk ni. Jadi ideal picture dia adalah yang positif. Sekiranya angka ni lebih tinggi, sekiranya kita ada untuk average hourly earnings 0.3 ataupun lebih, dan unemployment rate 6.7 ke bawah. Itu adalah yang positif untuk sementara waktu kepada US dollar. Berdasarkan apa yang kita ada, unemployment claim tadi adalah menunjukkan ada kemungkinan data ni miss. Ada kemungkinan. Sebabnya 965,000 tadi. Pada masa yang sama, kita juga ada dua lagi benda. Iaitu yang pertama adalah kepada ISM non-manufacturing. Dia ada mengekori mengenai employment. Dia ada data untuk employment. Selagi atas daripada 50.6, ini adalah untuk ISM non-manufacturing, sektor perkhidmatan, itu adalah positif. Maksudnya jangkaan lebih tinggi. Untuk manufacturing pun sama, 52.6. Anda campur dua ni, anda dapat dia punya average. So, campur dua tu, average dia lebih tinggi daripada 50.6. Jadi, semuanya menunjukkan lebih positif kecuali untuk angka unemployment claim tadi. Itu saja. Kejutan dia, sekiranya unemployment rate naik, maksudnya lebih ramai orang menganggur, angka lebih rendah, dan yang ketiga, average hourly earnings tu jatuh. Itu kejutan dia. Kalau itu berlaku, dan kita akan ada US dollar jatuh dahulu, lepas tu US dollar kuat. Market pergi risk off. JPY akan kuat. Saya ringkaskan kat sini. Saya tulis kat sini. Ini adalah untuk NFP. Okey. Jadi expectation market, saya tulis kat sini. Expectation market ini adalah untuk NFP. Ini adalah average hourly earnings. Ini adalah untuk unemployment. So, untuk unemployment market menjangkakan 6.7. Untuk average hourly earning, market menjangkakan 0.3. Untuk NFP sendiri, market menjangkakan 85,000. Itu jangkaan pasaran. So,
positif adalah sekiranya lebih tinggi daripada 85. Ini yang lebih positif, 0.3 ataupun lebih. Dan 6.7 ataupun kurang. Itu adalah yang positif. Kalau ini berlaku, if this happen, kalau ini berlaku, itu adalah positif US dollar, tapi tak lama tau. Dia akan lonjak US dollar, lepas tu US dollar kembali jatuh. Terutamanya against Australia dollar, New Zealand dollar, Canada dollar. Komoditi dollar yang akan kuat. Anda akan nampak Euro AUD jatuh, anda akan nampak komoditi dollar lah yang mengukuh. Jadi ini adalah positif US dollar, positif US dollar short term. Short term. Kita akan ada lonjakan, lepas tu dia kembali, lepas tu that's it untuk US dollar. Sekiranya kita ada kejutan, kita ada bawah 85,000, angka ni kejutan dia adalah kepada kosong, 0% bawah, dan kita ada unemployment, maksudnya pengangguran meningkat kembali 6.8 ataupun lebih tinggi. Sekiranya ini berlaku, kita akan ada kelemahan US dollar untuk short term, sebelum US dollar naik balik. Ini US dollar jatuh balik. Okey. Jadi untuk mereka yang trade intraday, ini. Bagi mereka yang trade swing, anda cari kekuatan US dollar untuk short dia balik. Faham? Okey, tunggu satu level untuk anda short dia balik. Okey? Boleh gambaran ni? Mungkin ada sedikit volatility pada pukul 9.30 malam nanti semasa NFP pukul 10.30. 9.30. 10.30. Pukul berapa ni? Pukul 9.30. 9.30. Okey? Boleh? Untuk Kanada sendiri, Kanada kalau kita lihat data survey dia, ini adalah IV report. Kanada, kejap. Untuk Kanada, untuk data pekerjaan dia, pekerjaan dia based on IV ni, kita mungkin akan ada kejutan yang lebih kukuh, yang lebih positif. Berdasarkan IV ni, dia kekal IV malam ni baru keluar. Tapi berdasarkan ni, tengok. Ni maksud saya. Ini adalah IV IV. Ini adalah IV. Ada tekan IV. Employment. Ini adalah data untuk employment dia. Okey. Kalau anda lihat data pekerjaan dia, pada waktu ini jatuh. Pada waktu ini jatuh. Kenapa saya katakan ada kemungkinan dia lebih positif? This is why. Anda tengok 3 month average dia, 6 month average dia, ini semua, dan 24 month, kesemuanya data ni adalah lebih rendah. I'm expecting a bounce. Daripada data ni. But I don't know. Kalau tanya saya untuk news trading, saya tak berminat. Tapi bagi mereka yang nak trade news, I'm expecting untuk IV ni melonjak. Untuk Kanada punya employment data untuk bounce. Untuk bounce. Itu jangkaan saya. Okay. So if ideally kalau anda nampak US punya data tak bagus, Kanada punya data bagus. US punya data keluar seperti jangkaan. Kalau itu berlaku, then UCAD will be dan data Kanada kukuh, dan UCAD akan membuat kejatuhan yang banyak. Kalau data malam ni lebih bagus, salah satu dia adalah kepada gold untuk jatuh,
Nombor 2 adalah kepada saham untuk terus naik. Itu satu lagi. DDXY, dia akan langgar. I don't see dia langgar macam ni. Okey, jadi kita lihat kepada chart ya, apa yang kita nampak semasa dalam sesi Asia dan sekarang kita masih nampak pengukuhan ya, di pasaran saham. So everything is seperti yang kita jangkakan. Cumanya belum ada sequence untuk kita trade ya. Saya akan cuma trade kalau dia buat benda ni. Saya dah ulang-ulang benda ni. High, 3 wave, saya long. Okay, don't enter kat ujung. Benda tengah mahal. Tunggu dia murah, dia naik balik, menunjukkan dia ada intention untuk naik balik, anda tunggu reversal. Okay, ini adalah untuk JP225. Kenapa kita masih tengok saham ke atas lepas ni ya? Apa pun masa ni, asalkan anda tak pergi short index. Index jatuh, anda cari peluang untuk long. Ya. Saya dah ulang benda tu berkali-kali. Saya tak tahu berapa kali saya nak ulang benda tu. Okey. So, anda nampak untuk US 500 ni, dia dah buat higher high. Okey. Ini adalah untuk US 500. So, 3 wave, the first 3 wave, anda boleh long. US 500 ni ya. Okey, saya letakkan dalam market outlook. US 500 indices, US 500 cash, long wave 2 in 3073. Nampak? Untuk US 500 ini dah buat higher high. Boleh? Okey, ini dah buat higher high. So 3 wave, nampak Tafa yang ni 3 wave, Rosli boleh 3 wave kita dah ada trend. Ni maksud dia, kita dah ada trend continue daripada yang sebelum ni dia dah break. Tu dia. Ni maksud dia. Kita dah ada trend sebelum ni 3 yang sampai 1618, wave 4, lepas tu dia buat 1 2 3 4 5, dia dah break. Ni yang kita trade 1 2 3 untuk expectation dia naik lagi. Okey, kita akan trade kat sini nanti. Kita tengah tunggu correction ni. US 500. Ni adalah untuk US 500. Jadi pergerakan US 500 tu tadi menunjukkan bahawa saham positif. Dia ada trend, masih ada trend ke atas. Ini yang saya duk ulang. So siapa yang entry yang itu anda pegangnya. Anda pegangnya. So kalau kita ambil kepada pengiraan wave 5, ni wave 5 yang dalam yang putih ni, kalau anda ambil pengiraan wave 5, dia ada 3 cara. Yang paling konservatif adalah ini. Ini yang paling konservatif. Ini yang seperti dalam chart saya. Ini yang paling pendek dah dia. Wave 5 habis dekat sini. Ini yang paling konservatif. Paling kurang pun dia naik sampai had sini. Between 123 ke 1618. Ini paling konservatif. Saya letakkan box lah. Okey, ini kaedah pertama untuk kira wave 5. Ini kaedah pertama. Kaedah kedua adalah jadi kita ada, nampak tak? Dia baru satu. Dia baru je satu. Kalau dia habis kat sini kan 4 ke 5 ni ada 5 wave. Kalau dia nak habis dekat sini, dia kena buat deep correction macam ni, 2 3 3 4 5 dalam diagonal. Faham tak? Kalau dia nak habis ikut cara yang paling sikit. Tapi based on move sekarang, saya tak nampak dia buat ni. Jadi cara kedua untuk kira wave 5 adalah wave 5 sama panjang dengan wave 1. Kalau kita ambil sama panjang dengan wave 1, tak dapat. Tahu tak kenapa kita tak dapat kata wave 5 ni sama panjang dengan wave 1? Tahu tak kenapa? Kalau kita katakan dia sama panjang dengan wave 1, wave 3 kita jadi pendek.
Jadi kalau kita kata wave 5 ni sama panjang dengan wave 1, wave 3 kita jadi pendek dah. Faham? Jadi wave 3 tak boleh paling pendek. Dia boleh jadi nombor 2 pendek. Kalau ni wave 5 sampai had sini, tak dapat. Jadi kita tolak cara wave 5. Ada 3 cara kira wave 5. Ada 3 cara. Jadi tak dapat, wave 5 tak dapat sama panjang dengan wave 1. Jadi cara ketiga untuk kira wave 5 adalah kita ambil Fibo extension daripada permulaan wave 1, sambung kepada 3, sambung kepada 4. Okey. Sini. Kita tengok, dia lagi panjang. Kita tengok adakah wave 3 kita jadi pendek ke tak? Kalau dia jadi pendek, kita cuma had sini. Ni wave 5 kita. Ni wave 5 kita. Sini ke sini. Kita tengok, adakah dia menyebabkan wave 3 jadi paling pendek ke tak? Kalau ya, kita terpaksa ambil cara pertama. Itu boleh menyebabkan wave 3 kita pun jadi pendek. Okey, jadi secara deduction sekarang ni, secara deduction, kalau kita ambil deduction, mana yang paling high probability pada price action semasa? Cuma ini je. Cuma kaedah ini je. Cuma kaedah ini je. Iaitu ini je. Between 123.6 ke 1618. Nampak? Kita buang satu-satu. Jadi the only probable way untuk kira wave 5, unless dia ada tetapi dia. Tetapi sekiranya ini wave 4 dan kita masih ada wave 3 berlanjutan, macam mana kita nak tahu benda tu? RSI. Pada waktu ni kita masih ada divergence. Masih ada divergence. Wave 3 daripada 3 masih ada divergence. Kita masih ada divergence untuk semasa. Unless ini break high. Ini break dan batalkan divergence di belakang. So, apa yang boleh anda buat adalah, bila ini sekali tengah break kan, dia sampai 123.6, anda nak tengok RSI kat sini membatalkan wave 5 punya divergence. Ni. Membatalkan wave 5 punya divergence. Ni wave 5 punya divergence. Ini letak letak tak jauh lagi Kalau dia lebih tinggi, dan saya akan alih 3 kat sini, 4 dan 5 ke atas. Sebab tak ada divergence. Wave 5 kena ada divergence. Nampak application dia? Jadi letakkan alert anda. Letakkan alert anda dekat sini. Letakkan alert kalau siapa yang ada entry, letakkan alert. Saya nak tunjukkan bagaimana anda mengurus dia. Boleh, Abigail? Faham? Okey, jadi anda nak tengok kalau dia break dan ini break, kita ada position kan untuk US 500 ni, anda pegang je. Sebab dia tak akan buat ini. Dia belum bersedia untuk buat yang dalam. Kalau dia sampai kat sini, ini tak break, then anda tutup separuh, anda biarkan separuh jalan. Boleh? Anda tutup separuh, anda biarkan separuh jalan. Faham? Saya nak tunjukkan bagaimana anda mengurus entry berdasarkan Elliott Wave, berdasarkan Fibo ni semua. Letakkan alert, tak payah tunggu, biarlah. Boleh? Faham? Dia ada 3 cara mengira wave 5. Cara pertama tak dapat. Cara pertama tadi 123.6 ke 1618. Cara kedua wave 5 sama panjang wave 1, tak dapat. Cara ketiga 0.618, tak dapat sebab itu boleh menyebabkan wave 3 paling pendek. Okey. Kalau ini break, kita tak ada 5 kat sini. Kita ada 5 dalam yang lebih kecil dan kita extend. Kita extend. Kalau dia 4 pun dia masih balik kepada entry kita. Boleh? Ni daily chart. Ada satu hari nak manage dia, tak ada masalah. Faham? Kita nak tengok apa dia buat. TP kita set dekat 618 .
618 TP kita 4760. 4760. Kat atas ni lagi. Kat atas ni lagi. 4760. Baik. Mana kita punya chart? Okey. Sebab saya ambil equal leg masa kita entry ya. 4760. Sini TP kita. Sini kawasan TP kita. 618. Situ. Boleh sesiapa ulang balik. Dalam nota tu ada Hajar. Dalam nota Elliott Wave dekat grup Discord tu ada kan? Ada dalam nota cara kira wave 5. Dalam nota kali ni tak ada. Dalam nota ini sebab kita kepada ni. Yang nota hari Isnin. Nota hari Isnin. Tengok dalam Hajar dalam Discord tak? Basic dia wave 5 cara nak dia macam ni. Okey. Cara nak kira. Mana kita ni? Okey, cara nak kira wave 1. Wave 1 kita tak tahu. Wave 1 kita tak tahu. Wave 1 akan dibentuk oleh 5 wave ataupun whatever. Okey, ni wave 1. Ini wave 1 ke atas ni. Saya letakkan satu line lah, tak nak confuse. Okey, ni wave 1. Okey. Wave 2 kebiasaannya bila kita tarik Fibonacci, wave 2 kebiasaannya adalah kebiasaannya wave 2 ni bila kita tarik Fibonacci retracement, dia habis between 50% ke 85.4. Dia boleh sampai kat bawah ni ya. Asalkan dia tak tembus bawah ni. Ada dalam sekarang. Okey. Jadi wave 3 kita jangkakan 1 2. Okey. Untuk wave 3 okey. Color apa ni? Ni daily. Okey. Untuk wave 3 mana saya punya chart ni? Okey. Wave 3 kebiasaannya 1618, 2618 dan 3236 Okey, itu adalah wave 3. Lazimnya lah. Okey, wave 3. Wave 4 dan wave 5. Okey, ni wave 3. Wave 4 kebiasaannya adalah kita ambil Fibonacci retracement daripada bawah ni sehingga ke atas. Okey, ni wave 3. Wave 4 biasanya shallow, maksudnya sikit je. Dia retrace between dia retrace between 146 ke 50%. Itu adalah wave 4. Okey. Dan wave 5 ada 3 cara kira. Yang pertama adalah dia sama panjang dengan wave 1. Cara kedua adalah Fibonacci retracement. Okey. Fibonacci retracement wave 5. Okey, Fibonacci retracement dan berakhir di antara 123.6 ke 1618. Dan yang ketiga adalah yang paling jauh. Kita ambil daripada bawah 1 ke 3 dan sambung ke 4. Ini berakhir 618. Itu cara ketiga untuk kira wave 5. (618) adalah untuk wave 3 yang 1618. Maksudnya, Abigail? 618 adalah untuk wave 3 yang 1618. Okey. Untuk bila kita trade, soalan Abigail mengenai momentum sequence. Momentum sequence, anda cuma cari momentum sequence wave 1 ataupun wave 5. Higher probability dekat wave 5. Kalau sini nombor 3 ni 1618,
wave 4 ini biasanya tak pergi sangat. Ini tempat orang ambil profit. Sebab itu kita ada wave 4 yang shallow. Tapi kalau market masih dengan lower volume dan wave 3 buat 1618, dalam wave 5, 4 ni kepada 5 boleh extend. Itu yang 618. Boleh? Itu sifat-sifat wave dia sebenarnya. Kalau dekat wave 1, dekat wave 5, di mana wave 3 dalam dia buat motif. Maksudnya 1618. Wave 4 anda masuk. Kalau dalam wave 3, wave 4 anda jangan masuk. Faham? Kenapa saya cari untuk US 500 ni? Kenapa kita masuk wave 4? Sebabnya ini adalah wave 1. Tapi ingat, ini bukan 1618. Waktu kita ni, tapi internal dia, macam mana ni boleh naik sini? Internal dia, kalau kita tengok time frame kecil, 3 dia, kenapa dia naik macam ni? Okey. 3 yang ini adalah 3 yang ini 3 yang mana 3 dia? Okey. Okey, 3 yang putih tu kalau kita tarik dia punya ni, itu adalah apa? Itu adalah momentum. Ini tak habis lagi. Itu yang kita masuk. Faham? Wave 1 dengan wave 5 anda trade. Kalau hujung dia. Satu dia kena tengok time frame besar. Mana kita? Okey, US 500 tahu apa nak buat? Anda tengok kepada daily punya divergence. Daily punya ni. Kalau dia batalkan divergence, then ini akan pergi lagi. Kalau dia batalkan divergence. Maksudnya kita ada momentum lah. Dia pergi lagi, itu je. Okey. Itu adalah untuk US 500. Next kita tengok kepada, faham apa yang kita tengah tengok? Sedang tunggu. US 30 pun sama. Kalau anda ada entry, buat yang sama, benda yang sama. Tapi cerita dia US 530 ni, Dow Jones tak buat higher high lagi. Jadi pullback ini tak entry. US 500 tadi, pullback ini anda entry. Pullback ini anda entry sebab dia ada higher high. Okey. Jerman DAX tengok hampir belum lagi. Belum saya rasa. Belum lagi. Kalau dia break out, 2 ni anda entry. Pada waktu ni tak ada. Tak ada. IBEX masih lagi dalam ni. IBEX masih lagi dalam kurungan, tak ada apa-apa. Okey, ni tak ada apa-apa. Kalau dia turun, naik 5 wave, turun nanti baru kita trade. Simple thing, higher high, lower low, higher high, lower low. FTSE nampaknya not going anywhere. Not going anywhere. Kita ada kekuatan pound tu yang ini tertekan. Syarikat-syarikat dalam FTSE ni banyaknya syarikat yang di luar negara. Dia beroperasi luar negara. Kalau pound kuat, dia bawa balik untung, perolehan dia lebih rendah. Itu yang anda nampak, bila pound kuat, FTSE akan tertekan. Itu sebabnya. Okey, ini untuk UK 100. Okey, jadi saham masih lagi ke atas. At the same time, tak ada tukar cerita. USD JPY masih dalam kawasan range resistant. Ingat tak kita cerita bila dia dekat sini, Rosli, Hajar, Abigail, kita jangkakan ini akan ni macam ni, tak ke mana. Ingat tak? Sebab itu saya dah bagi tahu, ini bukan tempat untuk entry. Ini bukan tempat untuk entry, dan kita masuk kepada apa yang saya tunjukkan mengenai ini. Mengenai ini. Anda boleh tukarkan dia kepada mana-mana indeks, benda sama.
Okey, ini adalah Europe 50, sama macam Dow Jones itulah ya. So, kita ada pergerakan dia yang membuat higher high. Basically apa yang kita nak tengok sekarang ni adalah benda ni. Bagi mereka yang tak faham, benda ni ambil, anda dah ada asas elite wave, pakai dia. Fahamkan apa elite wave tu kepada struktur dan jangkaan ya. So cerita dia daripada March punya low 03 2020. Sayang sebab ada ilmu tu ada, sekarang ni nak apply dia. Okey. Kita dah ada lonjakan pertama yang ini. Lonjakan pertama, ni lonjakan pertama. Oops. Lepas tu penurunan yang kedua. Okey, cerita dia dah break out. Dan kalau kita tengok breakout dia, kita ambil Fibonacci, ini tak complete lagi. The idea is dia akan completekan kat sini. Pakai, sayang, dah ada ilmu tu, sayang, ambil. Sekarang ni saya nak tunjukkan bagaimana kita nak gunakan dia untuk kita trade. Sebab itu elite wave, kalau pernah belajar, you understand it is multi time frame. Dia bukannya satu time frame kan? Kalau anda tengok elite wave cuma satu time frame, itu salah. Lukis satu tempat dia habis. Dia multi time frame. Okey. Sekarang ni cerita dia, kita expect dia untuk buat wave 3. Ataupun tak kisah ini A ke, ini B ke, ini C ke, tak kisah. Tak kisah. Ya? Tapi disebabkan oleh movement dekat US 500 dan lain-lain indeks, kita jangkakan ini pun akan buat high. Kan? Sebab lain-lain indeks dah break COVID-19 punya fall. Ini COVID-19 punya kejatuhan. Okey, so cerita dia, kita jangkakan akan buat wave 3, 4, 5 ke atas. Adakah ini wave 1, 2, sini dah ada, sini dah ada. Okey, sini kita dah ada macam ni, dan dia naik balik. Cerita dia, adakah ini wave 3, 4, dan 5 untuk habiskan 1. Okey? Untuk habiskan 1. Kalau dia macam ni, ini diagonal. Kalau dia diagonal, kita tahu dia tak ada momentum. Tapi dia ke atas. Sekarang ni kita kat sini. Sekarang ni kita kat sini. Sekarang ni kita kat sini. Ini view 1. Ini kalau anda tengok dalam ni, ini adalah fixed dynamic dengan ini. Ini adalah yang ini. Ini saya kongsikan dah 2 bulan dah rasanya. Ini yang ini. Ini yang ini. Okey. Dalam keadaan yang itu, dalam keadaan yang ini, dollar index akan completekan dia punya bounce yang ini. Itu yang saya tandakan sekarang. Itu yang saya tandakan sekarang. Dollar index akan habiskan movement ini. Movement ini. Sebelum dia jatuh. Itu yang sedang saya tunjukkan dalam chart kepada anda sekarang. Okey? Dalam indeks semua saya letakkan dia habis wave 5. Wave 5. Wave 5. Nak habis wave 5. Okey. Nikkei menunjukkan mungkin dia extend. Nampak tak color yang saya gunakan? Extend ke atas. Kita akan ada intermediate. Atas naik lagi Kalau anda tengok apa yang saya lukis untuk untuk S&P pun saya jangkakan dia akan extend. Okey. View pertama kita, dalam view pertama kita akan ada dalam saham dia akan buat diagonal. Maksudnya saham tu tak kuat sangat. Dia naik nak habis. Dia nak habiskan wave 5. Okey? Dan dalam keadaan ini bila dia jatuh, anda expect apa waktu ni?
kalau ini berlaku. Yen dynamic. Okey. Itu jangkaan kalau ini berlaku. Dalam view kedua kita, ini adalah 1, 2, 3, 4 dan lepas tu dibuat 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Sini kita akan ada indices dynamic. Ini cuma berlaku bila dolar naik dan turun daripada resistance dia. Wave 3 kat sini, maksudnya 2 kat sini dapat habis. 2 ni cuma dapat berlaku bila bila dolar index sampai resistance sini. Faham? Ini turun, saham naik. Ini naik, saham ini akan naik dalam 5 wave. Wave 1 dia saham akan sideways dulu. Bila ni wave turun, wave 3 dia saham jatuh. Untuk buat wave 2 kecil. Faham tak ni? Bila saham buat wave 3, ini jatuh. Ni jatuh. USD JPY dalam wave 1. Yen tak kuat, yen sideways, dolar lemah. Dolar lemah. Euro USD naik, USD JPY jatuh tapi USD JPY jatuh, Euro JPY naik. Ni, tengok ni. Ini pernah berlaku bulan 3 tau. Anda lihat kesan dia kepada saham. Tengok ni bila USD JPY tak berjalan sama dengan JPY pair yang lain. Tengok. USD JPY. Kita tengok 4 hour lah. Bila USD JPY tak bergerak ni daripada ni USD JPY Okey, ini Euro JPY. Anda tengok kesan dia. Apa yang anda nampak dalam pasaran? Ini 4 hour. Ni masa yang sama. Ni masa yang sama. Bulan 3. Ni. Okey, bulan 3. Ni. Besar. Paksa ambil yang besar. Tak nampak cat dia. Bulan 3. Ni. Okey, bulan 3. Okey, daripada sini Daripada sini, ni adalah daily dan anda tengok kesan dia kepada saham. SP500. Apa nama dia? SP500. Okey, US 500 dan ini daily. Tengok bila ini berlaku, Euro JPY ni naik bulan 3. Daripada sini bulan 3, bulan 5, ni bulan 5, Euro JPY. Dan pada masa yang sama, US dollar lemah pada waktu ni. USD JPY jatuh. Dan pada waktu itu juga ada nampak saham naik. Okey. Ini bukannya sebab yen lemah. Faham tak? Jadi maksudnya kita masih belum ada apa tau. Sebab dalam indices dynamic, apa yang kena wujud? Dalam indices dynamic, yen kena lemah tau. Adakah yen lemah pada waktu ni? Yen tak lemah. Dolar yang lemah. Faham tak? Itu bermakna
kita masih belum ada actual wave 3. Faham tak? Kita masih belum ada actual wave 3 daripada bounce ini. Ada nampak, oh ni dah indices dynamic. Dalam daily, dia belum ada benda ni. Dia belum ada ni. Push. Ni saya tukar color dia. Kita masih belum ada yang betul-betul pecut. Belum. 3 ni belum lagi. Kenapa ni penting? Kenapa ni penting? Belum. Maksudnya, sebab itu saya extend. Faham tak, Fah? Sebab tu ada nampak saya extend. Kalau 3, 4, kalau orang lain lukis, dia akan lukis 5 kat sini. Dan kita turun habis. Betul tak? 3 ni belum jadi. 3 ni belum ada lagi. 3 pecut ni belum. Faham maksud saya? Sebab yang ini kita belum ada actual wave 3 lagi. Yang ini adalah US dollar lemah, bukannya JPY lemah. Faham tak? Kita belum ada, secara asasnya kita belum ada wave 3. Kita ada wave 1 baru. Ya? Nampak kenapa indeks anda jangan pergi short? Dia jatuh, bagus. Tunggu untuk kita nak long. Yes, US dollar weaken, USD JPY jatuh dahulu, biar dia habiskan dahulu. Ya? Biarkan USD JPY habiskan wave 3 dia ini. Wave 3 ini. Faham tak ni, Alif? Biar dia habiskan wave 3 ni dahulu. Waktu ini yang jatuh ni, kita akan ada yen dynamic. Ada masanya bila ini buat wave 1, wave 2, wave 3 ni, waktu wave 3 USD JPY, waktu tu lah ini buat wave 2. Faham? Yes. Waktu habis kekuatan, kelemahan US dollar tu. Waktu ini buat wave 3. Ini buat wave 3, indeks kat sini akan buat wave 2. Faham? Dia kena habiskan pergerakan tu. Barulah kita dapat tengok saham betul-betul pecut wave 3 ni. Okey? Barulah saham dapat buat wave 3 ni. Masa ini buat wave 3, masa tu nanti kan, saham, anda jangan trade, anda jangan short index. Anda jangan short index. Anda pergi short yen pair pada waktu tu. Yen pair, anda masuk yen pair pada waktu tu. Pada waktu ini berlaku. Faham? Satu-satu dia. Kita belum ada actual index pecut. Belum ada. Ini nanti adalah wave 3 ni belum ada lagi. Sebab ini bukannya yen lemah, bukan yen kuat. Ini dolar yang lemah. Bila dolar lemah, euro kuat, yen sideways, euro JPY naik. Faham? Ini belum ada wave 3. Dia ada wave 3 kecil lah dalam ni kan. Faham? Sebab tu, kalau anda kata, oh, bulan 3 sampai sekarang, oh, dah naik banyak, dah pecut dah. Belum. Saya tak nampak pecut lagi. Belum. Kalau anda katakan saham dah naik. Faham tak, Fah? Ada klik tak yang pernah belajar? JPY nak lemah. JPY lemah, yen pair naik. JPY lemah. Sekejap, lepas ni ya. Saya present cerita besar dulu ya. Saya akan cerita ni satu hari ni. 7 minit lagi, ya Allah, sejam. Faham gambaran besar kita? Gambaran besar kita, indeks belum lagi. Kalau ini adalah weekly dengan monthly, ya, kita tak trade yang itu. I know. Tapi ke arah atas dia belum habis lagi. Untuk semasa, belum habis lagi. Apa-apa pun anda tak pergi short index.
Okey? Faham tak faham? Dengan menjangka apa movement, apa wave seterusnya. Itulah cara nak analisa guna elliott wave. Bukannya semua nak cari wave 2. Daripada tu kita tahu, okey, aku tunggu set up. Sekali aku tahu. Indeks ke atas. Okey? Jadi if you know indeks nak masih ke atas, kita tunggulah set up incomplete sequence untuk indeks. Yes. Yes, sebab correlation semua ni lah 3 benda. Indeks, yen dengan US dollar. Bila anda dapat terapkan 3-3 ni, anda akan tengok market, okey, aku tunggu set up apa? Kita tunggu set up bila indeks buat incomplete. Kita trade lah dia. Dia buat incomplete sequence, dia buat momentum sequence, kita trade lah dia. Kita tak trade setiap lekuk. Tapi selagi dia buat benda tu, dia tak complete lagi, ini tak complete lagi, kita long. Dia pull back, ada incomplete sequence, ada momentum sequence, kita long. Faham dah? Ada connect tak? Okey, kalau kita jangka indeks naik, kan? Kita tak dapat jangka sebab ingat, kita akan ada fixed dynamic. Ini bukannya indeks dynamic. Indeks dynamic belum. Tapi shorter term 15 minit punya chart ada. Indeks pecut-pecut macam sekarang kan. Nampak dah? Tak. Indeks dynamic tak semestinya. Fixed dynamic, US dollar boleh kuat ataupun boleh lemah. Lihat kepada USD JPY. Itu dia, Abigail. So sekarang ni, kita sedang dalam apa? Kita dalam fixed dynamic kan? Kita sedang dalam wave 5 kan? Indeks kan? 2, 3, 4, 5 kan? Ini indeks dalam fixed dynamic. Dalam fixed dynamic, dia bertukar-tukar. Sekejap US dollar kuat, depend kepada indeks sedang buat apa. Kalau indeks buat wave 2 macam ni, mungkin kita akan ada yen kuat sekejap, US dollar kuat sekejap. Cerita dia, mana satu kuat? US dollar ke JPY? Anda tengoklah USD JPY. Kan kesimple. USD JPY, dia dalam resistance. Dia tengah dekat resistance ni. Jadi, kalau ini reject, dolar lah pengsan. Faham tak? Euro USD daripada sini, bila itu berlaku, bila ini reject, belum masanya. Bila ini pun nampak, semua ni belum sampai lagi. Ini belum lagi. Sebab itu saya kata, belum masanya untuk anda short US dollar, belum. Dia nak lengkapkan, belum habis lagi, belum sampai lagi. Ya. Dah boleh tak saya nak long euro? Belum. Ini tak habis lagi. Yes. Tengok chart saya je ini. Untuk trade. Untuk trade, apa yang anda monitor kepada incomplete sequence. Untuk anda analisa benda ni. Faham ini? Tak payah pun lukis ni satu-satu. Anda buat Fibonacci je. Abigail, buat Fibonacci je. Adakah dia buat lower low dan lepas tu dia buat correction, kita buatlah Fibonacci. Ini tak habis lagi kan? Ini tak habis lagi correction ini lower low. Jadi kita jangkakan dia habis sekitar kawasan ni. Jadi selagi dia tak sampai US dollar, contohnya macam Euro USD masih ada turun lagi sampai dekat kawasan support sini. GBP USD boleh terbang tak? Belum. GBP USD akan buat satu correction lagi. Kalau ni tadi, benda tu je. Buat satu lagi correction. Unless tiba-tiba US dollar jatuh teruk, then barulah ini dapat break. Satu itu je. Tak payah lukis semua, tak payah. Ini boleh jadi, saya boleh tukar color je dan ini jadi habis kat sini. Ini habis kat sini. Boleh tukar color je. Ini jadi WX dan Y. Tukar color.
Tukar color. Ni tukar color jadi biru. Itu je. Dia tukar color jadi biru. Dan kita habislah wave 2. Itu je. Kalau tak perlu pun dia buat turun ni. Kalau dia turun ni, kita long daripada sini. Boleh bikin? Anda tak perlu pun lukis satu. Ui, ikut Zul, pening aku nak lukis satu. Tak payah. Buat Fibonacci je. Buat Fibo. Anda tengok high, low. Boleh? Okey? Sejam kita, ya Allah. Tinggal dah 1 jam. Okey, kita berhenti rehat sekejap. Kita sambung balik. Tulis soalan anda. Kita berhenti rehat sekejap. Saya akan concentrate benda ni je. Sebab ada dengar saya cerita benda ni hari-hari kan. Kita nak cari macam mana kita nak entry. Macam mana anda nak buat analisa anda, apa anda buat hari-hari ya, menggunakan benda ni. Okey, boleh? Kita break sekejap, kita sambung selepas ini dalam 2-3 minit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sambung.